Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi surah Taubah muka surat 201 ayat 91. Surah Taubah ayat 91. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. Ayat 91 ini jumlah mu'taridah. Suasana masih lagi cerita tentang orang munafikin. Tentang munafikin. Alasan-alasan munafikin yang mereka, bila mereka tahu bahawa seruan Nabi ni, perintah Nabi ni, perintah Allah ni menyebabkan dunia mereka terjejah, harta mereka terjejah, diri mereka terjejah, mereka kedatangkan alasan-alasan. Jadi bila seruan ni secara kumpulan mereka lari, bila seruan ni secara umum semua orang kena pergi, mereka minta izin daripada Nabi supaya diberi keizinan dengan berbagai alasan, Ini ciri orang munafik. Orang munafik. Cuma di tengah-tengah ni ayat kita baca, ayat 91 ni, orang yang mana syariat bagi keuzuran. Jadi Allah Taala bagi tu laisa 'alad du'afa, tidak menjadi kesalahan bagi golongan-golongan yang lemah, kanak-kanak, wanita-wanita, orang tua yang uzur, orang yang cacat, kurang upaya. Wala 'alal marda, begitu kepada orang yang sakit. Wala 'alal ladina la yajiduna ma yunfiqun haraj, dan kepada orang yang mana tidak ada kemampuan, tak, kerana kemiskinan, nak pergi berjual ni, tak, kena ada bekal, tak, kena ada kuda, kena ada senjata. Tak ada senjata, tak ada. Dia tak ada orang nak infak ni. Maka orang begini Allah Taala bagi keizinan, idza nasahu, tak habis lagi, idza nasahu lillahi wa rasul, sekiranya mereka benar-benar jujur dengan Allah dan Rasul. Ya, ini nasahu ni berkata nasihat. Ad-din an-nasihah, agama itu an-nasihah. Liman, sahabat tanya, ya Rasulullah, kepada siapa? Lillah. Jadi, sini makna nasihat kita boleh tahu ni. Nasihat ni bukan nasihat bahasa Melayu kita. Nasihat ni jujur. Idza nasahu lillah, sekiranya mereka benar-benar jujur dengan Allah. Jujur. Alasan lemah tu jujur sungguh. Lemah jujur sungguh. Betul, ad-din an-nasihah ni, agama ni kejujuran. Jujur dengan Allah, jujur dengan kitab Allah, jujur dengan Rasulullah, jujur dengan sama-sama orang Islam. Ini sifat agama kita, kejujuran semata-mata. Sekiranya mereka jujur dengan Allah, jujur dengan Rasul, ma'alal muhsinina min sabil, Allah bagi tahu kepada orang yang muhsin ni tidak ada jalan dia, untuk kita kritik dia, untuk salahkan dia. Salah. Semua keadaan baik untuk dia, semua keadaan baik untuk dia. Hatta tak pergi berjihad pun baik untuk dia. Tak jihad baik. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Taala Maha Pengampun, Maha Pengasih. Di atas orang lagu ni lah, sahabat-sahabat yang perang kan, Nabi SAW bagi tahu ada orang mereka yang mana di Madinah, dia kemana saja kamu pergi dia bersama dengan kamu. Kamu berkongsi dengan mereka. Bahkan dalam hadis Nabi bagi tahu kemenangan yang kamu dapat kerana hasil daripada doa-doa mereka. Ini kita punya usaha yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak jadi orang yang mana pergi berjuang balik dengan penuh bangga, tak ada. Dia tak ada unsur tu, tak ada. Kemenangan yang dapat tu kerana dia pandai orang tak pergi ni, orang lemah ni, kerana hasil doa daripada dia ni. Hasil doa daripada dia. Maka golongan lemah, wanita-wanita, maka mereka usaha untuk berjaya ke jemaah-jemaah yang di atas dengan doa-doa mereka, dengan tangisan-tangisan mereka. Ini suara yang kita nak betul. Ini keadaan gini barulah umat ni boleh berubah. Boleh berubah. Dia bukan satu golongan yang buat orang lain ingat duduk bergendai. Tak. Tok Imam dia baca, duduk semaya ajak dia duduk telenggak tengok astro. Bagaimana nak sesat? Bukan begini kita nak bina umat. Bukan begini cara dia. Bukan begini. Bila mari musibah suruh Tok Imam semaya ajak. Tak. Lepas tu perintah kerajaan, hukum-hukum Allah tak peduli. Allah datangkan musibah untuk kembalikan, supaya tengok perintah-perintah Allah. Bukan begitu cara dia. Bahkan cara insijam sama.
baik orang yang tidak dapat keluar, yang tidak dapat berjual, tidak dapat berjihad ni kerana kelemahan sungguh. Orang miskin-miskin yang tidak ada senjata nak sertai, tidak ada pakaian, nak baju besi, pakaian pun tak ada. Kerana kemiskinan mereka, kerana hijrah, kerana semata-mata hijrah kerana Allah SWT. Maka orang begini Allah tak nak bagi keuzuran. Dan usaha mereka dengan doa-doa mereka. Dalam pasukan besar Nabi bagi tahu kemenangan kamu, usaha kamu ni, di mana saja kamu bergerak, pahala kamu ni bersama dengan mereka juga. Sebab tu dia Islam ni dia tak ada tabaqat-tabaqat ni. Tak ada, dia kehilang belakang. Dia sama je orang kaya dengan orang miskin, sama keadaan dia. Yang beza di antara mereka seperti mana beritahu takwa. Sehingga golongan hamba dia angkat begitu sekali, sehingga Bilal radhiyallahu anhu. Tengok Bilal radhiyallahu anhu. Daripada hamba. Tapi walaupun dia naik, dia jadi gubernur dah. Bila orang tanya dia, gapo ucapan dia? Dia kata innama ana, aku ni hanyalah hasanatu min hasanati Abi Bakar. Aku ni satu kebaikan yang dibawa oleh Abu Bakar. Abu Bakar. Dengan dah ni. Padahal dia sahabat dengan Nabi lama mana, dia duduk dengan Nabi. Tak. Tapi tidak, dia tidak lahir orang yang mana yang sombong. Wala 'alal ladina idza ma atau kalitahmin. Dan juga tidak jadi kesalahan kepada orang yang mana bila datang jumpa Nabi, tak minta Nabi. Tak, saya nak pergi juga ya Rasulullah, saya tak ada keperluan. Tak, saya pun nak sertai juga supaya Nabi bawa mereka. Qul tala ajidu ma ahmilukum. Lalu kamu kata pada dia, aku tak ada benda, tak ada kenderaan dah boleh bawa kamu. Tak ada dah. Kenderaan hoki ni, tabuk ni, gilih. Hatta Nabi SAW gilih dengan 3 orang kan. Nabi naik seekor unta keldai kan. 3 orang gilih, dia ke tabuk. Tak. Ibu batu bayar Nabi. Dan Nabi jalan juga. Sahabat 2 orang yang kata, ya Rasulullah, kamu yang naik, kami tak apa jalan. Nabi kata, tak. Nabi kata, kamu bukan lebih kuat daripada aku. Jadi aku bukan lemah daripada kamu. Tak. Siapa giliran? Ini tak ada. Ni hak tak lagi ni. Pada orang yang mana bila jumpa kamu minta supaya dibawa bersama, maka kamu kata aku tidak ada benda untuk bawa kamu. Tawallau, mereka berpaling dengan keadaan mata mereka bergenang air mata. Hazanan, kerana sedih. Alla yajidu ma yunfiqun, kerana mereka tidak ada apa-apa untuk nak infak di jalan Allah. Orang begini. Jadi kerana ada wujud orang lagu ni, ada munafik mari nyepan ni, mari tupan ni. Dia harta dia tak siguna, tak sijejah, kena dia tak siwi. Alasan. Betul Allah Taala sungguh murka orang lagu ni. Sebab kalau agama tengah terdesak, mereka akan jual agama, akan jadi rosak. Bukan agama tidak bagi berbahasa. Tengok dalam keadaan terdesak, keluar dia keadaan dia. Kita lalu dah. Bagaimana kalau dia dudukkan musuh, dia akan duduk alik pihak musuh, dia akan serah orang Islam. Dia sejarah telah berlaku dah. Orang lagu ni. Sebab tu kalau tidak usaha atas iman, tidak usaha atas akhirat, tidak jelas, maka akan lahir pengkhianat-pengkhianat gini. Mereka ni akan sedia bila masa. Ni keadaan mereka lemah ni lagu ni. Kelemah munafikin. Innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dhinunaka wa hum aghniya. Allah nak beritahu sebenarnya jalan kebinasaan hanyalah kepada orang yang mana minta izin dengan kamu, tidak mahu menyertai sedangkan mereka kaya. Dan radu bi an yakunu ma'al, mereka puas hati duduk bersama dengan orang yang tidak pergi. Wa taballahu ala qulubihim, sekali lagi Allah bagi Allah Taala cop mata hati orang lagu ni, dia tidak kepaham hakikat agama. Yang tadhiruna ilaikum idza raja'tum ilaihi. Ni bila ni balik pula. Ni balik. Baliklah daripada Tabuk. Dia Tabuk tak jadi perang kan. Cuma Nabi dah dengan beberapa kabilah dak buat sulh. Buat apa ada perjanjian damai. Tabuk ni perang dengan Rom lah, perang dengan Rom. Tapi tak jadi. Raja Rom tu tarik diri. Tak, mereka tarik pasukan dia. Dia bagi tahu ni Nabi sungguh kan. Tak, dia tak ada sejarah bahawa dia perang dengan Nabi. Tengok hari ni, dia tahu Nabi telah hantar surat dah pada dia. Dia tahu dah Nabi. Tapi tak saya masuk Islam kerana kedudukan dia yang sementara tu. Binasa dia. Kalau tidak dia, kita panggil dia radhiyallahu anhu di antara sahabat besar Nabi. Payah pengorbanan. Kata dunia ni bahaya, dia sekat satu orang. Bila pada diri dia. Pada diri dia.
ya'tadhiruna ilaikum idza raja'tum ilaihim. Ni golongan yang munafik. Mereka minta keuzuran, bagi betulkan keuzuran kepada kamu bila kamu balik kepada mereka. Qul, jawab wahai Muhammad, la ta'tadhiru, jangan kamu bagi tahu alasan. Lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allah min akhbarikum, kami tidak percaya pada kamu, sesungguhnya Allah Taala telah bagi tahu tentang kamu. Wa sayarallahu amalakum wa rasuluh, Allah SWT akan perhatikan amalan kamu dan juga Nabi akan perhati. Kemudian kamu akan dikembali kepada Allah SWT, alimul ghaib wa syahadah. Allah sendiri akan bagi tahu tentang apa yang kamu buat masa dunia. Kamu akan bertanggungjawab sendiri. Sayhalifuna billah, mereka bersumpah dengan nama Allah. Mereka bersumpah dengan nama Allah supaya kamu percaya percakapan mereka. Idzan qalabatum ilaihim, bila kamu balik kepada mereka. Litu'ridu anhum, supaya kamu, mereka bersumpah dengan nama Allah supaya kamu tidak salahkan mereka, ya. Dia munafikin. Fa'arid anhum, Allah kata secara mereka. Innahum rijsun, mereka itu makhluk perasaan. Innahum rijsun, khabis. Wa ma'wahum jahannam, kesudahan mereka ni neraka jahannam. Jazaan bima kanu yaksibun, balasnya kerana mereka apa yang telah mereka buat. Yahlifuna lakum litardu anhum, mereka bersumpah dengan nama Allah supaya kamu ni puas hati dengan mereka, dengan alasan mereka. Fa in tarda anhum, sekiranya kamu redha mereka datang ke alasan sehingga kamu puas hati, wahai Muhammad, Allah Taala kata fa innallaha la yarda, Allah Taala tidak akan redha kepada kaum yang fasik. Al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru, Allah bagi tahu golongan Arab Badui ni yang jauh daripada majlis-majlis ilmu ni, mereka lebih teruk, kekufuran mereka lebih teruk lagi dan nifak mereka lebih teruk lagi. Tak nak bagi tahu. Dan orang yang mana lebih utama tidak tahu tentang hudud-hudud Allah, perintah-perintah Allah SWT, batas-batas hukum-hukum Allah SWT yang Allah Taala turunkan kepada Rasul. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha Hakim, alim Maha mengetahui. Wa minal a'rab, di antara munafikin orang Arab Badui, man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman, orang yang mana jadikan tuntutan infak ni sebagai beban, macam cukai. Wa yatarabbasu bikum ad-dawair, mereka mengharapkan menimpa kamu musibah. Kalaulah pasukan Islam ni kalah, kena katak qarum, kena macam-macam, mereka mengharapkan. Alaihim dairatus saw, Allah bagi tahu ke atas mereka lah musibah tu akan berlaku. Wallahu sami'un alim, Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Walau bagaimanapun tengok, wa minal a'rab, ada juga di kalangan Arab Badui, man yu'minu billah, orang yang mana benar-benar beriman dengan Allah, dia benar-benar beriman dengan hari akhirat. Wa yattakhidhu ma yunfiqu, mereka jadikan infak ni sebagai qurbat. Ni usul dia ni, seperti mana kita baca surah Baqarah ni. Orang mukmin dengan Allah di akhirat ni jadikan musibah ni peluang untuk takarrub dengan Allah, takarrub dengan Allah SWT. Mereka jadikan tuntutan infak ni, apa yang mereka infak ni untuk qurbatin inda Allah, untuk menghampirkan diri mereka dengan Allah SWT, dan supaya mereka dapat doa Rasul. Bila mereka infak kan, Nabi doa pada mereka. Ala innaha qurbatun lahum, bagi tahulah sebenarnya memang infak itu adalah penghampiran mereka pada Allah SWT. Sayyidukhiduhumullah fi rahmatih, Allah Taala akan masukkan mereka dari rahmat dia, dan Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Wasabiqunal awwalun, orang yang dulu-dulu, yang awal-awal di kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan juga orang yang mana ikut mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum, Allah redha dengan mereka dan mereka pun redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni sampai hari kiamat ni, orang yang Allah Taala puas hati ni. Sebab tu kita kata kehidupan sahabat ni contoh kita. Kita Allah, sunnah Nabi, dan kehidupan para sahabat. Dan sahabat muhajirin dan ansar yang Allah Taala bagi tahu dalam Quran, orang yang mana dulu di kalangan muhajirin dan ansar, dan orang yang mana ikut mereka dengan ihsan. Dan aimah pak mazhab kita bagi tahu kan, fik mereka ni mereka ikut para sahabat, mereka tidak terkeluar daripada sahabat. Radhiyallahu anhum, Allah redha dengan mereka, mereka pun redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak Allah redha pun kena ikut zaman ni, dan ini jalan selamat. Wa'adallahu lahum, Allah Taala telah sediakan untuk mereka ni jannat, syurga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kejayaan yang besar. Wa biman haulakum, tapi di sekitar mereka di kalangan Arab Badui, sambung semula. Ini jumlah muqtarid tu. Tak tonjolkan supaya kita jelas siapa kita boleh ikut, jelasin siapa yang kita tak boleh ikut.
Di sekitar mereka ada kalangan Arab-Arab Badui, munafikun, orang munafik. Wa min ahli al-Madinah, begitu juga ada di kalangan ahli Madinah. Maradu 'ala an-nifaq la ta'lamuhum. Mereka ni betul-betul munafik. Betul-betul tegar, Allah tak bagi tahu. Di atas nifaq. La ta'lamuhum, kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu. Nahnu na'lamuhum, kami tahu tentang mereka. Sanu'adzibuhum marratain, kami akan azab mereka 2 kali, dunia dan akhirat. Thumma yuradduna ila azabin azim, kemudian mereka akan dikembalikan pada azab yang lebih teruk lagi. Wa akharuna atarafu, dan ada satu jenis lagi ni. Satu jenis lagi umat Nabi ni. Bukan mukmin yang sebenar, bukan munafik. Ni. Wa akharu, dan ada satu golongan lagi. I'tarafu bi dhunubi, mereka mengaku kesilapan mereka. Tapi khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an. Amalan soleh mereka ni bercampur dengan amalan tak molek. Amalan tak molek. Orang lagu ni asallahu an yatuba alaihim, mudah-mudahan Allah Taala terima taubat mereka. Innallaha ghafurur rahim. Ini adalah usaha orang lagu ni. Generasi yang baru mari, tak perlu ditarbiah lagi, perlu diusaha lagi. Tak, dia bukan satu hari satu malam. Tak pujuk diri, tak pujuk keluarga, pujuk sama-sama. Tak, supaya benar-benar tak, jiwa ni jilah dengan perintah Allah, puas hati dengan Allah dan Rasul. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhir. Orang lagu ni Allah tak bagi tu, ambil daripada mereka tak sedekah, tutahhirum, untuk bersihkan mereka, untuk bersihkan mereka, untuk membersihkan jiwa mereka. Wa salli alaihim, dan doalah untuk mereka. Salli alaihim, doalah untuk mereka, selawat ke atas mereka, doa ke atas mereka. Inna salataka sakanun lahum, sesungguhnya selawat kamu, maknanya doa kamu ni sakanun lahum, menenangkan mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Alam ya'lamu anna Allah yaqbalu taubatan ibadihi, tidakkah mereka tahu bahawa Allah SWT menerima taubat hamba? Wa ya'khudhu sadaqat, dan Allah Taala ambil sedekah-sedekah. Wa anna Allah tawwabur rahim, dan Allah SWT Maha penerima taubat dan Maha pengasih. Dan tengok tu, siap munafikin disebut sedekah, sebab ni alat ni, alat untuk bersihkan jiwa. Alat untuk bersihkan jiwa orang munafik. Sebab munafik dia payah nak berenggan dengan harta. Dia punca dia rosak bukan kerana harta, kerana harta. Wa qul i'malu, katakanlah pada mereka, buatlah amal. Wa sayarallahu amalakum, Allah Taala akan lihat amalan kamu. Dan begitu juga Rasul, begitu orang mukmin. Wa saturadduna ila alimil ghaib wa syahad, kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui perkara gaib dan perkara nyata. Dan Allah sendiri akan bagi tahu tentang apa yang telah kamu buat. Wa akharuna murjauna li amrillah, dan ada satu golongan lagi yang mengharapkan, tak, mengharapkan untuk taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Imma yu'adzimu imma yatuban, sama ada kamu nak azab mereka ataupun nak ampun mereka, terpulang pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha Alim, Maha Hakim. Walladzina ittakhadhu masjidan diran, ada pun orang yang mana ni munafik. Ini munafik berkongsi, tak, munafik dengan orang Yahudi, dengan orang Nasara ni, bina masjid. Ada orang Madinah ni, di kalangan Ansar, sebelum dia Islam, dia orang yang mana peniaga kan. Dia pergi ke Syam, ke Rom. Jadi orang cerdik, orang bijak. Jadi dia tahu sebuah bahala ni tak molek. Jadi dia jadi Kristian, Nasara. Jadi bila Nabi mari, tak, dia kenal pada Nabi mula. Sebab dakwah Nabi tentang Allah jelas kan tak? Tapi bila tengok Nabi kokoh-kokoh kedudukan tak, dia deki. Maka bila deki, dia lari ke Mekah. Kemudian dia pergi di Rom. Ni di antara usaha dia. Di antara usaha dia. Orang munafik ni bila dalam keadaan dia lemah kan tak? Dia cari benda-benda yang mana tidak khilaf dengan Islam, tapi dia nak cuba rosakkan Islam dengan amalan orang Islam. Di antaranya dengan masjid. Nabi suruh bina masjid, dia bina masjid juga, tapi dia nak buat amalan lain. Amalan lain. Bahaya kan? Zaman Huzaifah bagi tahu kan tak? Zaman Nabi ni munafik kan tak? Tak kiak, tak nak bunyi. Sebab tu ayat gini kan tak? Nabi ada. Zaman Huzaifah tu munafik dah tinggi dah suara. Baik zaman kita. Baik zaman kita. Sebab tu zaman kita tak ada munafik tu mustahil. Dia munafik dia akan guna masa dia lemah kan. Dia cari jalan agama. Dan mereka minta izin dengan Nabi untuk bina masjid. Dan mereka bina masjid, bukan minta izin, mereka bina masjid. Tarik apa dia? Suruh bina masjid kan tak? Mereka bina masjid juga. Tapi mereka masjid atas dasar untuk kupur set-set mereka. Itu buat benda lain.
Jadi Allah Ta'ala cerita walladzina ittakhadhu masjidan dirar, orang yang mana jadikan masjid dirar. Allah Ta'ala panggil masjid dirar. Masjid kau masjid untuk merosakkan agama. Dibina masjid untuk merosakkan agama, untuk lari daripada majlis Nabi, untuk kumpul orang sekepala mereka tempat ni. Wa kafa kufran, bina masjid atas dasar kekufuran. Wa tafriqan bainahum, dia untuk pecah belah di kalangan orang mukmin. Wa irsadan liman haraballah wa rasulah, dan untuk perhati pada orang yang mana, untuk cari tempat perlindungan orang yang mana memerangi Allah dan Rasul. Wala yahlifunna in aradna illa husna, bila ditanya buat masjid lagu tu, mereka kata kami bersumpah kami hanya nak kebaikan saja. Ni ayat ni, nak kebaikan, nak kedamaian, nak gitu. Nabi suruh roboh kan masjid ni, Nabi suruh roboh masjid ni. Dan Allah Taala perintahkan, tengok, wallahu yashhadu innahum lakadzibun, Allah bersaksi bahawa mereka dusta. La takum fihi abada, jangan kamu sembahyang masjid lagu ni, jangan kamu sembahyang masjid lagu ni, kamu masjid. Sebab tu masjid ni dia ada maksud dia kan. Masjid dia kena ada amalan-amalan dia. Dia bukan buat masjid. Tak mau sampai kita. Zaman kita ni masjid seperti mana Nabi bagi tahu dah. Masjid ni dah sampai tahap melampau dah. Dia punya hiasan dia, kebesaran dunia. Teman-teman guna duit orang ramai pula lagilah bahaya. Masjid ni ringkas. Masjid ni kalau boleh tidak ada kebesaran dunia, nikah kita boleh banyak, boleh buat kan masjid yang ringkas. Selesa tapi ringkas. Tak ada dihias kan. Mari dulu lalu kat mana jalan ke Mela tu, daripada berkhianat ke belah kanan. Terkejut tengok. Baru tengok luar terkejut dah tak tahu. Dah lah kata. Masalah belakang dah. Kontraktor ke semua diuji belakang, Tak. Kontraktor tak ada iman ni peluang sedap ni. Sedap piak ni. Piak belakang, gomo belakang. Tidak ada takwa pada Allah SWT. AJK tak faham. Tak. Dia bukan lagu tu rumah Allah dibuat. Tapi muka sentimen agama kan. Orang pun infak kan tak. Tu kata bahaya. Kalau bukan ahli dia nak duduk tempat kan tak. Dia bahagian pun landscape hijau dulu, bahagian landscape bandar. Masa ambil dunia tak bina-bina pun. Tak. Boleh pergi masjid tu kak, berduit dekat gunung. Ini bahaya. Setiap sen tu Allah nak tanya dia. Tak nak tanya dia. Tanya dia. La takum fihi abada. Allah Taala bagi tahu, jangan kamu berdiri dalam masjid lagu ni. Sebab bila-bila la masjidun usisa ala, masjid dibina atas asas takwa. Masjid dibina atas asas takwa, untuk betul takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Min awwal yaumin ahqqu an taquma bi, daripada permulaan hari dia dibina ni. Ini niat dia, untuk takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam dia fihi rijalun, dalam tu ada lelaki, dia boleh menghasilkan rijal. Tengok seperti mana kita baca surah An-Nur kan, fi buyutin adzinallah turfa'a wa yusma'u fi hasmuh. Dia akan lahirkan berijalun la tulhihim. Sini pun masjid yang bila terasa takwa ni, fihi dalam tu rijal, ada anak jantan, tak terkesan dengan dunia ni, tak takut akhirat, tapi terlibat dengan dunia, tapi tak terkesan dengan dunia. Yuhibbuna an yatatahharu, mereka suka sesuatu yang mana bersih, ketika kebersihan, kesucian ni. Wallahu yuhibbul mutahhirin, Allah Taala suka pada orang yang bersih, orang yang bersih. Afaman asasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwan khairun amman asasa bunyanahu ala syafajur bin har fanhar bihi fi nar jahannam. Adakah sama orang yang mana bina bangunan di atas dasar takwa kerana Allah SWT, kerana untuk cari redha Allah SWT, cari kebaikan, daripada orang yang mana bina bangunan di atas apa dah syafajur finhar, di tepi jurang-jurang neraka, fanhar bihi, lalu bila jatuh dari neraka finar. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Ya Allah SWT tidak akan bagi hidayah pada kaum yang zalim. Masjid lagu tu kan, comel doa kan, kapek mahadah kan, itikaf tak boleh bayar. Ajib. Masjid untuk itikaf, bukan main minta derma gini buat main masjid. Itikaf boleh duduk beranda luar gitu. Dia tengok Allah Ta'ala mahrum belakang, jauh belakang. Tak. Allah Ta'ala tak kenal. Tak ada keberkatan. Tak ada keberkatan. Tak ada keberkatan. Tidak ada keberkatan langsung.
wallahu la yahdil qawmal zalim. Allah Taala tidak akan bimbing orang yang zalim, orang yang zalim. La yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fikum. Allah Taala bagi tahu terus menerus binaan mereka tu akan jadi punca keraguan dalam hati mereka. Illa an taqatta'a qulubuhum. Melainkan masjid itu sendiri akan jadi punca perbalahan, perpecahan sesama hati mereka. Wallahu alimun hakim. Ya Allah Taala alim hakim, maha mengetahui, maha. Kemudian selepas bagi tahu dah target kan daripada awal supaya jihad, supaya bangkit jihad, korban diri harta untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala bagi tahu apa janji Allah kepada orang yang menentang, apa janji Allah kepada orang yang berjihad. Dia Taala jelaskan sifat-sifat munafik. Orang yang tidak mahu berjihad ni, bagaimana sifat dia? Apakah sifat dia? Allah Taala jelas. Perkataan lagu ni munafik. Kata lagu ni munafik. Sehinggalah Allah Taala jelaskan, orang mukmin ada juga tak berjihad, tapi kerana keadaan sungguh dia, kerana dalam keadaan susah sungguh, ma'zur sungguh dia. Allah Taala jelas satu-satu. Sehingga sampai ayat ni kan Allah Taala, apa kita kena berjihad? Ni sekali lagi, ini uslub lain biasanya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sini lebih detail lagi sesuai dengan suasana jihad. Apa kita kena berjihad pada Allah SWT? Apa kita kena tunduk pada Allah? Ini makna lain bagi lillah. Milik Allah belaka, kamu milik Allah, harta kamu milik Allah. Tapi ini dengan uslub lain. Innallaha ashtara minal mu'minin. Sesungguhnya Allah Taala telah beli dia orang mukmin. Innallaha ashtara, Allah Taala telah beli daripada orang mukmin apa dia? Anfusahum, diri mereka, harta mereka. Balasan mereka bi anna lahumul jannah, bagi mereka jannah. Ajib. Tapi dengan syarat lagi mana? Yuqatiluna fi sabilillah. Tengok mereka berperang. Perang ni bukan kata-kata perang dengan pedang ni tak. Mereka berjuang. Sebab berjuang. Berjuang ni masuk belakang. Berjuang. Tak. Masa dengan kitab dengan kitab, dengan pedang, tak, dengan lisan. Tapi ini orang dia yuqatiluna, sentiasa berjuang fi sabilillah, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Fayaqtuluna wa yuqtalun, dan mereka sebab peringkat korbankan nyawa dia, mereka bunuh orang dia, orang bunuh dia mereka. Wa'dan alaihi haqqan fit tarah, janji Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'dan ni makna wa'adallahu wa'dan, dia ada takdir dia. Itulah yang telah Allah SWT janji ke atas orang mukmin. Haqqan, yang sebenar, yang benar-benar, fit Taurah, yang sudah ada dalam Taurat, dalam Injil, dalam Quran. Wa man awfa bi ahdihi, siapa dia sempurnakan janji dia dengan Allah, dengan dia berjuang sungguh untuk agama Allah ni, maka fastabshiru, maka bagi berita gembira, bi bai'ikumul ladzi bay'atum, berkenaan dengan bai'ah kamu yang telah kamu bai'ah. Wa dzalika huwal fawzul azim, itulah kejayaan yang sangat besar. At-taibun al-abidun al-hamidun, itulah orang yang mana bertaubat. Ini sifat orang mukmin. Orang yang mana sentiasa bertaubat, datang ke dalam ismu fa'il, sentiasa bertaubat, sentiasa beribadat, sentiasa memuji Allah, sentiasa sa'ihun, ni sentiasa puasa ataupun berjuang, berjihad. Sentiasa sa'ihun, sentiasa berada dalam keadaan keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, atau sentiasa puasa. Ar-raki'una, sentiasa ruku' sujud. Al-amiruna bil ma'ruf, sentiasa menegakkan perkara ma'ruf dan sentiasa menegakkan perkara munkar. Wal hafizuna li hududillah, sentiasa jaga hudud-hudud Allah, perintah-perintah Allah. Ini orang yang mana telah jual diri dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa basyiril mu'minin, bagi berita gembira pada orang mukmin aku ni. Maka kemudian ayat seterusnya ada yang Allah Taala bagi tahu kepada Nabi daripada orang mukmin, tidak boleh doa keampunan pada orang kafir. Ni akhir. Di antara ayat akhir tu kan, tak boleh doa pada orang kafir. Larangan Allah SWT. Larangan Allah SWT. Ni bahaya, ni lain merah kita ni. Sebab tu dia nak jelas Allah besar. Kalau tak ada ke, tak. Kita nak sebaik duduk Kelantan, kalau duduk tani, tak. Raja sakit, suruh doa dia, sudah. Maka lin nabi, tidak patut bagi seorang nabi yang tak bagi tahu. Begitu juga orang mukmin, an yastaghfiru lil musyrikin, minta ampun, minta Allah Subhanahu Wa Taala ampun orang musyrikin, orang syirik, tidak patut. Tapi yang kita patut kepada dia, doa hidayah. Hidayah boleh. Doa hidayah. Doa hidayah. Doa hidayah. Hidayah kena doa. Doa. Tak bagi hidayah. Walau kanu uli qurbah, walaupun mereka ni kaum kerabat
Bila min ba'di ma tabayyana lahum, bila jelas bahawa mereka ni memang tidak mahu terima Islam. Bila tak terima Islam, annahum ashabul jahim, mereka ni pemilik neraka, masuk neraka sekali yang geran. Masuk neraka sekali yang geran. Sebab tu kena usaha. Kena usaha. Bagaimana semua orang ni beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang seperti kita ni tidak sayu gia ni, Kelantan kita patut Cina-Cina sini ni, selain belakang dengan kita ni. Dan sifat kita lagu tu sebenarnya. Sifat kita ni Islam. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abih. Dan tidak patut wa ma kan, ada pun bukan dengan istighfar Nabi Ibrahim tu lagu mana? Istighfar Nabi Ibrahim, istighfar pada ayah dia. Dalam surah Syu'ara kita baca. Dia dalam surah Maryam, bila ayah dia perambak dia kan, dia bagi tahu aku akan istighfar untuk kamu. Dia janji pada ayah dia akan minta istighfar untuk kamu. Jadi Allah nak jawab sini, wa ma kana istighfar. Dan tidaklah istighfar Nabi Ibrahim untuk ayah dia tu melainkan kerana janji yang dia telah buat. Yang dia telah buat. Tapi falamma tabayyana lahu, bila Nabi Ibrahim telah jelas bahawa ayah dia ni musuh Allah, tabarra'ah, lalu dia berlepas diri daripada ayah dia. Berlepas diri daripada ayah dia. Daripada ayat ni lah kita tahu tak, Abi sini bukan ayah dia sungguh. Abi sini pak saudara. Abi sini pak saudara. Sebab dalam surah Ibrahim kita baca kan tak? Dari surah Ibrahim, Nabi Ibrahim doa tu peringkat akhir hidup dia tu. Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbighfirli wa liwalidayya. Dalam bahasa Arab kalau waliwalidayya ni dia tak ada khilaf, dia mesti ayah. Mesti mak pak. Mesti mak pak. Kalau Abi dalam bahasa Arab tak, dia boleh jadi pak saudara, dia boleh jadi tok. Betul Allah kata ittabi' millata abika Ibrahim. Tengok Allah bagi tahu Nabi, ikut millah abi kamu, ayah kamu Ibrahim. Dia akan sebut nama Ibrahim. Dia beza dalam bahasa Arab kalau guna perkataan ayah ni abi, dia tak seperti ayah. Dia boleh jadi ayah sungguh. Kalau ayah sungguh dalam bahasa Arab dia tak akan sebut nama. Kalau sebut nama biasanya bukan ayah. Ittabi' millata abika Ibrahim. Ya, bila sebut nama tu cek bukan ayah. Sebab ayah dia tak sebut dah. Orang Arab tak sebut. Kalau abi ni tak sebut nama tu dia bukan ayah. Bukan ayah. Sebab tu dalam surah An-An'am kan, wa idh qala Ibrahim li abihi azara. Sebut nama. Itu dia ada yang menyebabkan sebagai ulama bagi tahu tu bukan ayah dia tu. Sebab Zul Arabi sahih. Tak, dia tak akan sebut ayah. Nama ayah dia sebut gitu pula. Tak sebut. Tak sebut ayah. Itu dia kata pak saudara tu. Pak saudara. Dan kita cenderung gitu. Maknanya Nabi Ibrahim ni dibesarkan oleh pak saudara dia lah. Ayah dia lama dah mati. Dah ayah dia orang beriman. Ayah dia orang soleh. Ayah dia orang soleh. Ayah dia orang tidak syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia doa ayat akhir surah Ibrahim kan, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya. Dia tu doa. Tu doa. Tu peringkat akhir dah. Itu semua atas ayat tu kan Ishaq, Yaqub belakang doa masuk belakang. Bila Nabi Ibrahim telah jelas dah bahawa ni musuh dia bagi Allah, maka dia berlepas diri. Tak berlepas diri. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Dia sungguh Nabi Ibrahim benar-benar seorang yang sensitif. Dia seorang yang halim, penyabar. Dan Allah Taala bagi tahu, wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Ni tengok ni. Ni janji Allah. Ni rahmat Allah. Allah Taala bagi tahu Allah Taala tidak akan sesatkan mana-mana kaum. Allah Taala tidak akan sesatkan mana. Min ba'di ma, selepas Allah Taala bagi tahu ba'da idh hadahum. Selepas Allah Taala bagi hidayah pada mereka. Hidayah itu tak akan diambil hatta yubayyana lahum ma, sehingga Allah Taala jelaskan kepada mereka apa yang sepatutnya mereka bertakwa, mereka amal. So bila mereka khilaf dengan perintah Allah, barulah hidayah itu akan diambil. Barulah Allah akan sesatkan. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum. Ini sebagai jawab bahawa orang Mekah dulu boleh sesat selepas keturunan daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Allah Ta'ala bagi kita daripada pihak Allah, Allah Ta'ala tidak akan sesatkan mana-mana kaum selepas Allah Ta'ala bagi hidayah pada mereka, sehingga Allah Ta'ala jelaskan kepada mereka apa yang patut mereka bertakwa. Tapi mereka tak ikut. Mereka tak ikut syariat. Apa yang sepatutnya mereka bertakwa, mereka taat, mereka tak buat. Inna Allah bikulli syai'in alim. Dan Allah SWT tentang segala sesuatu ni alim. Inna Allah lahu mulkus samawati. Milik Allah, sesungguhnya milik Allah belaka apa yang berada di langit dan di bumi. Yuhyi wa yumit.
Dia tengok dia menghidupkan dia yang mati kat milik dia, dan dia hidup mati dalam genggaman dia. Amalakum min dunillah, dah kamu suruh selain daripada Allah tu. Tak nak bagi tahu kamu gantung selain daripada Allah. Tidak ada bagi kamu selain daripada Allah sebarang pelindung dan sebarang penolong. Laqad taballahu 'alan nabi, sesungguhnya Allah Taala telah terima taubat Nabi. Ni sebab tu surah Taubah ni, Nabi taubat, sahabat taubat, munafikin disuruh supaya bertaubat, musyrikin disuruh supaya bertaubat. Sebab nampak dengan nama surah tu memang suruh supaya manusia kembali. Taubat ni apa? Ajak kembali pada Allah. Taubat ni ajak kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia Allah pula Maha penerima. Orang nak kembali pada dia ni sambut. Tak sangat suka. Tawwab Allah ni. Tawwab. Laqad taballahu 'alan nabi. Sesungguhnya Allah telah terima taubat. Taubat Nabi, taubat Muhajirin dan Ansar, walladzina ittaba'uhu, dia orang yang ikut dia fi sa'atil usri, pada saat-saat susah, ketika mendalam peperangan Tabuk, susah, jauh perjalanan, musim panas, bekalan sedikit, makanan sedikit ada. Min ba'di ma kada yazi'u qulubu fariqin, selepas Allah Taala bagi hampir-hampir dah hati satu golongan di kalangan orang Islam ni, tengok, di kalangan para sahabat ni hampir-hampir nak gelincir. Bukan senang. Summa taba alaihim, kemudian Allah Taala terima mereka. Sabar sikit sambut sikit perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Innahu bihim raufur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tentang mereka ni sangat kasih belah, dia sangat pengasih. Wa ala thalathati alladhina khulifu, dan kepada 3 orang sahabat yang khilaf, yang tidak ikut, yang tidak menyertai peperangan. Ini sahabat ni jumpa sini. Tadi munafikin yang tak nak cerita, ni berlaku pada sahabat Nabi, 3 orang. Apa dia? Ka'ab bin Malik, siapa dia? Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi'ah. 3 orang. 2 orang ahli Badar. Ka'ab tak ada Badar. Ka'ab bin Malik tak ada di Badar. Dia ada di Islam lama, dia buat perjanjian Aqabah di Mekah lagi dengan Nabi. Dia Ka'ab bin Malik. Tapi dia kata sebab Badar Nabi tak ajak pun. Nabi ajak orang yang ada sekitar tu ya. Dan kebanyakan Muhajirin. Sebab pergi bukan nak pergi perang, nak pergi sekat dagangan Quraisy, Abu Sufyan. Jadi dia terlepas. Semua peperangan lain dia terlibat belakang, kecuali Tabuk ni. Dia hadis dalam Bukhari, hadis daripada dia yang cerita gambar apa yang berlaku. Ada sahih. Riwayat daripada anak dia. Dia Allah Taala rakit dalam Quran, turun ayat dalam Quran. Dia kepada 3 orang yang mana tidak sertai peperangan Tabuk ni. Allah Taala uji dia sehingga daqat alaihimul ard bima rahubat, sehingga bumi yang luah ni atas lagi jadi sempit. Wa daqat alaihim anfusun, dia jiwa mereka pun nak jadi sempit kerana di pulau. Berapa lama mereka di pulau? 50 hari. Wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilaih, dan mereka yakin bahawa tidak ada tempat selamat daripada Allah melainkan kepada Allah. Summa taba alaihim liyatubu, kemudian Allah Taala terima taubat mereka dengan sebab taubat mereka tu. Innallaha wat-tawwabur rahim, dan Allah SWT Maha penerima taubat. Jadi bila Nabi balik, bukan tak segi kan? Tengok siap, sebab sepatut peperangan yang jauh begitu makan masa paling kurang sebulan. Mereka nak pergi belakang ni. Semua bagi tahu tak ada keadaan mereka paling senang sekali sebahagian sahabat. Kerana dapat ghanimah daripada Hunain, dapat apa dia? Dapat ghanimah sebelum ni daripada Khaybar ke apa. Jadi mereka sudah ada keperluan dah. Seperti mana Ka'ab bin Malik bagi tahu, bila Nabi balik kan, keluarga dia bincang lagu mana nak buat. Macam-macam keluarga dia bagi tahulah alasan gini, alasan gini. Ka'ab bagi tahu, aku ni paling pandai kecek. Aku boleh kecek lagu mana nak untuk sukakan Nabi, aku boleh buat cerita. Tapi Allah Taala tahu keadaan. Jadi bila pergi jumpa Nabi, munafik doa alasan, raya alasan. Dia bila jumpa Nabi, Nabi beritahu, gapamu? Dia kata tak ada apa ya Rasulullah. Tak ada alasan. Tengok dia, tak ada alasan. Bahkan dia beritahu, ya Allah, sekarang lah keadaan saya paling senang sekali sebenarnya. Dia ada 2 kenderaan sebenarnya. 2 kenderaan.
Tapi bila dengar cerita dia kan, dia semua keadaan-keadaan tu. Tak. Keadaan lagu mana? Macam Murarah. Masa dia nak pergi tu, keluarga tua mari. Tak, keluarga mari. Dia masa tu musim panas kan? Dia ada kebun. Jadi muka keluarga siapa ni kata nanti dululah. Nabi muka kira meramal kan? Kira ramal. Dia bayar kira ramal pula pergi jalan kaki, sebahagian jalan kaki, sebahagian nak kena kan. Lama. Pas dia mana ada kuda belakang. Tak. Berjalan kaki ni, tak. Dia pergi dulu, tak apa kita pas ni kita dah kan. Duduk galik sehari dua hari sekejap. Tak. Umayyah begitu, Hilal pun begitu juga, Dekat pun begitu juga. Semua kerana masalah remeh-temeh. Kita panggil maknga lah sebenarnya. Tangguh. Dengar kata Nabi duduk ke Musa dah. Tangguh lagi siapa dah. Tak. Lepas tu muka ingat dah lagi. Sebab kuda muka perai kan lah. Mu nak boleh keperai susu tentera dulu. Semua makan masa. Sebab nak perai dengan Rom. Kali pertama perai dengan Rom. Jadi bukan semua dia guna perai dulu. Mungkin ada strategi belakang. Dia duduk masuk mesyuarat sama dengan Nabi. Dia tahu dah. Dari seri perang yang pun dah lalu banyak kali dah. Dia bukan semua orang terlibat belakang. Kalau baru mari ni fresh ni, tak. Orang dah letih dah, kita boleh ganti. Macam-macam lah alasan setel mari tu. Tapi qadar Allah, Nabi tak jadi perai kan? Allah tak nak buat. Tak jadi perai. Ni ujian semata-mata. Rom tarik diri kan? Dan bila Rom tarik diri, Nabi tunggu, tak mari, balik. Sahabat ingat kau, maknanya akan makan masa lama. Tiba-tiba dengar balik dah, dengar balik duk Musa dah. Mula perut beranak, duk memikir. Sebelum Nabi sahabat duk memikir lagu mana buat. Tengok ni keadaan mereka sebenarnya. Bukan mereka tak sikit teruh ni. Bukan orang perai kita duk relax rumah, tak. Mereka tangguh ya. Tidak ada niat apa untuk khilaf dengan Nabi sebenarnya. Cuma apa yang dia buat, dia telah tangguh dak perintah Nabi, perintah Allah. Tengok Allah Taala buat apa hukum dia. Dan bila dia betul gitu pada Nabi kan, Nabi kata amma hadza fa sadaqa. Nabi kata adapun dia ni dia telah kecek jujur. Maka Nabi sugi perintah Allah apa dia? Boikot. Tak ada siapa dia benar kecek dengan dia. Dia kata dua orang tu bila Nabi waktu saya lagu tu tak okey. Duk jerit dalam rumah. Muka dua orang tu tua dah. Dan ni tua pula. Hilal tua dah. 60 lebih dah. Marah lagi Nabi. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi, Allah SWT. Allah SWT mengundang kemurkaan Allah SWT. Tua dah. Hilal tua dah. Kau yang muda lagi. Dia je pergi pasar, pergi jumpa orang bagi salam, orang tak layan. Kau tak layan belakang. Sahabat tak layan belakang. Bila Nabi baikak dah, semua tak layan. Tengok. Ini kita nak bina umat ni, dia siapa tahap lagu ni. Dia lagu ni baru boleh buat kerja gabung-gabung ni. Ni tu. Bila Nabi buat arah gitu tu tak boleh. Dia pergi bagi salam pada Nabi. Dia kata, tak. Nabi tak jawab. Dia pergi sembahyang Jumaat sekali. Keadaan dia yang dia cerita pada kita 40 hari. Sedangkan Allah Ta'ala perintah tabuk ni, Allah Ta'ala tahu tak berlaku kan. Kalau kita kata ilmu Allah Ta'ala tahu tak berlaku kan. Tapi tengok Allah Ta'ala hukum 40 hari kena boikot, tak ada siapa boleh kecek. Bukan setakat lepas 40 hari tu perintah pula panggil gapo dia pula pisah ke dengan suami isteri. Pisah ke suami isteri. Kau pergi tanya lalu cerah kau nak suruh cerah nak cerah. Nabi kata tak, pisah tempat tidur. Tak hidup sekali. Tengok hukum Allah SWT. Allah Ta'ala nyatakan kemurkaan dia bila ada unsur tidak mahu menyempurnakan perintah Allah. Ini surah ni sebenarnya untuk timbulkan perkara ni. Lepas 50 hari lah. Masa tu kan dalam masa 50 hari ni kan, siapa surat daripada Rom Ka'ab. Rupanya di Madinah ada spy Ramadan. Sampai bila-bila ada dia punya spy dia tu. Duduk jalan-jalan pasar surat daripada Rom. Rom bagi tahu kalau kamu rasa kami dengar, kami dapat tahu bahawa kamu ni di pulau bumi Madinah ni sudah spek untuk kamu, maka mari tempat kami akan layan kamu, kami terima kamu. Ni orang ni Rom tahu ni orang cukup bernilai ni. Orang tak boleh nak beli, tak boleh nak jual ni. Dia nak orang lagu ni sebab tu Rom tak boleh nak lawan. Tapi cuba sogok kan. Bahaya kita nak berjual sekarang ni dengan keadaan kita sekarang ni. Tak ada. Ini surat tawar lagu ni kak. Dapat surat embassy Amerika kak. Buat maya ajak Melih lembu.
Apa mai ajak ni? Tawaran. Yang mereka ni hijau ni. Begitu bangga, jiwa begitu rendah sekali. Tak sengah-sengah. Oh. Betul kan? Nak jadi apa? Nak terima nasihat daripada Yahudi tak? Suka sekali. Tak. Ni keadaan kita. Ka'ab bila terima surat tu kan? Buka surat dan baca innalillahi, ini musibah lagi. Ambil tahu dalam api lalu. Ambil tahu dalam api. Keadaan dia. Lepas 50 hari baru turun ayat. Ni turun ayat ni wa anasana satillah ni. Wa anasan turun satu ayat. Dan boleh nampak Allah SWT surah Taubah ni. Kalau kita baca daripada awal Baqarah kan taslim pada Allah SWT. Surah Ali Imran tasbih. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Gapo dia? Sabar di atas perintah Allah, berjuang menegakkan agama Allah. Perintah Allah gapo dia? Mari surah gapo dia An-Nisa, keadilan berlaku kan? Untuk lahirkan orang yang adil. Dan kita baca dah bagaimana Allah Taala sehingga kata bagi ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum ya ayyuhallazina amanu kunu qawwami lillahi syuhada bil qist. Jadilah kamu orang yang menegakkan keadilan kerana Allah. Walaupun merugikan diri kamu, walaupun merugikan ibu bapa kamu, walaupun merugikan kaum kerabat kamu. Apa tahap tu? Nak bina umat yang adil. Mari surah An-Nisa, kemudian surah Maidah sekali lagi. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Sempurnakan janji kamu dengan Allah, sempurnakan perintah Allah SWT. Kisah Bani Israel, Yahudi dan Nasara dicerita pada kita detail. Ulama-ulama mereka, kejahatan ulama mereka tidak berhukum dengan hukum Allah SWT, tidak patuh pada perintah. Apa akibat dia? Dicerita pada kita. Mari surah Al-An'am, baca surah Al-An'am, kebesaran Allah. Siapa dia Allah ni? Surah Al-An'am, surah yang begitu hebat. Turun surah tu 70,000 malaikat iringi. Dia cerita surah Al-An'am, kebesaran Allah semata-mata, kehebatan Allah, kehebatan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cerita dari itu semua para anbiya daripada Nabi Ibrahim, Nuh, semua tu semua jenis taat pada Allah belakang. Dan dalam surah tu begitu, fa bihudahum yaqtadih, dengan petunjuk mereka ikut. Ini jejak langkah kita. Surah A'raf dah kembali alif lam mim sad kitabun, sebuah kitab yang sangat agung. Ittabi'u ma uhiya, ikut apa yang diwahyukan. Itu surah A'raf. Akhir surah A'raf kan? Tak. Allah Taala suruh Nabi bagi tahu. Bila orang Mekah bagi tahu, lau dah tak boleh ngajah kan? Tak. Mana tak payah ikut Quran lah. Pilih-pilih ikut sesuai ni. Tak. Allah katakanlah memang aku hanya diperintah supaya ikut apa yang diwahyukan. An attabi'u illa ma yuha ila. Maka mari surah Anfal. Surah Anfal apa dia? Perjuangan untuk ikut wahyu ni siapa peringkat kalau kena akad pedang. Surah Anfal. Surah Perang, surah Badar. Kemudian mari surah Taubah ni. Dan apa akibat bila kita tidak memperjuangkan agama Allah? Mengundang kemurkaan Allah SWT. Dan cerita ni cerita akhir. Allah nak cerita pada kita. Salah ke apa? Cuba bayar. 3 orang ni salah ke apa? Kalau ikut kawaid fiqh kita, kalau ikut usul fiqh, salah ke apa dia? Tak ada ke apa? Tapi tidak. Ni ruh agama kita ni. Allah Ta'ala tidak nak selepas ditarbiyah generasi pertama ni ada unsur tidak memperjuangkan agama Allah SWT. Agama Allah ni paling mahal sekali, paling besar sekali. Dia kerana ni kita diutus ke atas muka bumi ni. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kita tidak dicipta malaikat untuk perkara ni. Dan ni ujian dia. Ujian dia. Dia tengok 3 orang ni kenal lagu mana. Asyik. Padahal peperangan berlaku dah sebelum ni. Dia ni tua dah. Tapi tidak ada unsur sebagai mereka ni generasi contoh. Tidak mahu buat dalil. Kalau tidak, kalau Allah tak turun ayat ni kan, Ka'ab pun tak pergi juga, tak apa. Semua akan jadi dalil ni belakang ni. Tapi bila turun ayat gini, dia akan membuka kan orang yang mana tak payah hakikat agama. Kena berjuang agama. Seperti mana? Dia mana-mana ada usaha tidak mahu menyempurnakan perintah Allah, menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ya ayyuhallazina amanu, wahai beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as-sadiqin, jadikanlah orang yang jujur dengan Allah. Jujur. Tengok ni, Ka'ab ni, dia Hilal, dia juga Murarah bin Rabi'ah ni, 3 orang ni selamat ni. Allah Taala turun ayat daripada langit ni. Betul mereka. Ini turun ayat qabuliyah ni, penerimaan Allah ni. Mari daripada langit tu. Kerana apa? Kerana mereka jujur dengan Allah, jujur dengan Allah. Jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jujur minta maaf dengan Allah. Kesilapan semua buat. Tapi bila berlaku kesilapan, minta maaf dengan jujur. Tak ada bagi alasan, tak ada apa. Ni orang mukmin. Maka li ahli al-Madinah wa man hawlahu, sekali lagi sambung semula bukan munafik. Tidak patut bagi orang Madinah dan juga orang sekitar yang berada di Madinah di kalangan orang Arab ni an yatakhallafu an rasul, khilaf dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yaghrabu bi anfusihim an nafsih, janganlah dia mendahului diri daripada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan agama Allah, dzalika bi annahum demikian itu Allah bagi tahu apa ruginya
kalau sertai Nabi dalam perang ni, musim panah ke dalam perjalanan jauh ni, Allah Taala bagi tu la yusibuhum dhama, tidak menimpa mereka dahaga, penat, kelaparan fi sabilillah, wala yata'una mautan, tidak mereka pijak mana-mana tanah yang menyebabkan kemurkaan orang kafir ni, wala yanaluna min adunan, dan tidak ada perkara yang mana menyebabkan musibah pada orang kafir, melainkan semua tu ditulis sebagai amalan soleh belaka. Ni ayat semua Nabi mari tambah dengan hadis-hadis Nabi pula kan. So semua amalan soleh. Unta-unta, kuda-kuda yang diguna di jalan Allah tu dah, najis dia, air kecil dia, semua pahala hasanah belaka. Makanan yang disediakan untuk semua hasanah belaka. Semua hasanah belaka. Bahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mauqifun sa'ati fi sabilillah. Satu saat saja berada di jalan lebih baik pada dunia dan seisi. Satu saat, apa bayar banyak mana saat? Lebih baik pada dunia seisi. Innallaha la yudhi'u ajral muhsin. Allah Taala tidak sia-siakan balasan orang muhsinin. Wala yunfikuna nafaqatan saghiratan wala, tengok tanda tarik lagi. Apa saja mereka infak di jalan Allah, sama ada banyak ataupun sikit. Wala yaqta'una wadiyan, mereka tidak apa? Tidak sapa satu tempat tu. Wala yaqta'una wadiyan, tidak merentas mana-mana lembah, melainkan ditulis pada mereka ni ganjaran belaka untuk mereka. Liyajziyahumullahu ahsana ma kanu, Allah akan balas lebih baik daripada apa yang mereka buat. Semua hasanah belaka. Tidur boleh baik. Tak. Semua jadi hasanah belakang. Wa ma kana al-mu'minuna liyaghfiru kaffah. Ini ayat apa? Ayat yang masyhur. Allah bagi tidak patut bagi mana orang mukmin liyaghfiru kaffah, keluar semua. Dan keluar ni apa ni semua? Ahli ilmu nak ni untuk dia, ahli jihad nak ni untuk dia. Tak. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu. Kalulah Allah Taala bagi, kenapa tidak yang keluar tu daripada setiap firqah tu, di kalangan mereka kena ada satu golongan, satu jemaah untuk belajar agama, supaya apa? Supaya bila dia balik pada kaum dia nanti, maka dia boleh bagi peringatan pada kaum dia. Jadi ayat ni kan iskal. Ayat ni di Madinah, suhana dia turun ayat ni, Allah Taala bagi tahu supaya jangan keluar belaka kau. Ni Tabuk ni tubik belaka ni, tak boleh khilaf dengan apa ni. Jadi ayat ni nak tegur Tabuk ke? Tak, mana ada ulama, mana ada orang syarah, mana puasi tulis gitu. Tak ada. Sebab tu ayat ni di antara ayat muskil juga. Tapi kita paling puas hati seperti mana Syekh Utsaimin. Dia paling puas hati sekali. Sebab ayat ni kot berkait dengan ilmu hadis ni, berkait dengan apa dia? Majlis ilmu. Hak ni kita rasa paling tepat sekali. Seperti mana yang dibuat khulasa oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Dia bagi tahu ayat ni turun ni, ayat ni pada orang Madinah ke pada siapa mula dia kata. Ayat ni ke tak sesuai dengan orang Madinah, sebab orang Madinah Nabi bersama dengan mereka. Kalau pergi dengan Nabi juga belajar situ kat majlis ilmu, bukan duduk Madinah. Kalau pergi kan orang Madinah, pergi kan dengan Nabi. Kalau Nabi tak pergi pun ulama juga pergi. Dia bagi tahu. Jadi pergi pun dengan ulama, duduk di Madinah pun ulama juga. Jadi tidak ada makna untuk bagi tahu kena belajar. Melainkan satu keadaan. Sebab tu kalau tengok sirah Molek, perhati Molek, dia akan jadi lagu ni. Jadi ni ayat ni turun sebab ayat atas tu surah gambar dia infiru khifafan wa thiqana, berjual di jalan Allah, berjual. Sebab nafara ni semua ni dia tak boleh terjemah lagi belajar agama ni. Sebab nafara ni diguna untuk infiru, untuk jihad ya ni. Perkataan nafar ni iza stanfara fanfuru atau Nabi bagi tadi, bila kamu diminta supaya berjihad maka kamu kena berjihad. Semua makna dengan makna jihad, mana perang. Sebab nafara ni pergerakan yang cergah. Jadi ayat ni Allah Taala bagi tahu panduan kepada orang-orang Arab yang bukan di Madinah, yang sekitar Madinah ni, yang bila sebab perang di Tabuk ni bukan orang Madinah saja, semua sekitar Arab semua, orang Islam ke tak, semua dituju. Orang Mekah sekali pun semua dituju supaya pergi ke Tabuk belakang. Jadi Allah Taala kata tidak patut orang mukmin ni pergi belakang tu kemudian balik rumah terus. Falaula nafara min kull, kenapa tidak satu orang yang mana pergi berjihad tu bagi setiap kabilah, firqah ni, setiap kabilah yang telah pergi ni pergi ke Tabuk ke pergi mana-mana peperangan lepas ni ke tak,
Sebab mereka dah banyak dah habis masa ke perang. Jadi wahyu Quran terlepas nak belajar agama ke dah. Maka Allah Taala bagi tahu kullu firqah minhum, setiap kabilah, setiap jemaah yang dihantar untuk berjuang ni kena hantar satu kumpulan kecil mewakili kabilah masing-masing. Liyatafaqahu fid din, untuk mereka belajar agama, balik ke Madinah bersama dengan Nabi tu. Dia duduk di Madinah. Duduk Madinah. Jangan gaduh nak balik dah. Dah keluar dah daripada rumah ni, sebelum balik ke rumah masing-masing, ke tempat penempatan masing-masing, duduk Madinah dulu. Belajar dulu apa yang dia terlepas, apa yang dia boleh belajar. Liyatafaqahu fid din, supaya waliyunziru qaumahum, dan supaya dia bagi peringatan pada kaum dia idza raja'u ila, bila mereka balik kepada kaum dia. Jadi ini tak ada kaitan dengan tak satu golongan yang belajar, satu golongan yang pergi. Ya, ni dah, ni bukan gitu ni. Adapun kena berjuang ni, ulama tengok Madinah, tengok Nabi pergi juga kan. Bukan ulama ni duduk madrasah, duduk pondok tegak dah. Madinah ni Abu Bakar pergi keluar, Nabi pergi keluar. Nabi umur 62 terbit lagi. Ni sesadah ni, bukan ulama bukan boleh duduk setempat. Apatah lagi Nabi bagi pewaris para Nabi kan. Nabi ni macam dengan ujian kan. Ulama kena jadi ujian. Nah, kita bukan telaga. Nah, kita telaga. Itu patah tak tahu dari mana tu. Telaga. Dia buat guru ni macam telaga. Nah. Apatah lagi kalau orang Melayu kita kan, tok guru macam lilin pula. Letih. Macam lilin pula. Menerangi orang lain, bakar diri sendiri. Bahaya tu. Nah. Pemahaman itu kena buat. Itu satu kesilapan. Itu canggah dengan hadis Nabi kan. Canggah dengan hadis Nabi. Satu orang yang mana orang lain selamat, dia masuk neraka. Bukan guru lagu tu. Jadi ni sebenarnya tengok ni suasana lain. Penekanan tentang ilmu, tapi mana keluar tak ada belajar. Tak, maka dia kena balik di Madinah sebagai pusat ilmu ni, Masjid Nabi. Dia kena belajar dulu sebelum dia balik rumah dia. Maka di samping ni baru dia insijam ilmu Quran, belajar Quran dengan keluar di jalan Allah. Tak, dia nampak nusrah Allah ghaibiyah. Dia mudah faham. Orang yang mana keluar di jalan Allah, berjihad dengan Allah, nampak nusrah Allah, nampak bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lagu ni basirah dia ni, jiwa dia sudah terbentuk dah. Dia balik sikit belajar kitab Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia basirah dia akan meningkat. Dia balik bagi faham pada agama dia. Gerak belakang. Ini cara Nabi bentuk, dan ini panduan daripada Allah SWT secara umum untuk Nabi gerakkan umat ni. Gerakkan umat ni. Ya ayyuhallazina amanu, wahai beriman, qatilul ladzina yalunakum minkum. Teruslah kamu berjuang di jalan Allah. Perangilah orang yang mana yang hampir dengan kamu di kalangan kafir tu. Tengok. Tak berhenti kan? Sebab tu bila Nabi wafat ke dah, Abu Bakar pula sambung. Segarum pula. Allah Taala bagi tahu, ni perintah Allah. Abu Bakar faham. Wahai beriman, qatilul ladzina yalunakum. Perangilah orang kafir yang ada di sekitar kamu. Sebab tu siapa kamu Mesir tu, sebab tu siapa ke tempat kita ni. Wal yajidu fikum ghillah. Dan supaya dia wal yajidu fikum ghillah. Perangilah orang kafir yang ada di sekitar kamu. Dan kamu hendaklah pada diri kamu ni kena ada sifat ghillah. Sifat keras. Biar mereka tak selesa dengan kekufuran mereka. Bapa sekali kita ni, kerana kita kafir. Bapa tak? Kena ada perkara begitu ni. Kerana kekufuran mereka. Wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin. Dan ketahuilah, dan kekufuran bukan nak hapus kekufuran, nak pasal mereka Islam. Dah. Bila mereka pilih kekufuran, maka Islam lagu mana? Bagi peluang pada kami untuk terang pada kamu ya. Itu peluang maksud dia. Bagi peluang, jangan halang. Kalau kamu tak terima orang belakang kamu tu, bagi peluang kamu tak terima, pemimpin tak terima. Sebab tu dia kena pergi. Kamu tak terima, tapi rakyat kamu nak. Sebab tu ditawar sama ada tak Islam. Kalau tak Islam, maka berdamai, bayar jizyah. Bayar jizyah. Sama ada Islam atau bayar jizyah ataupun perang. Bayar jizyah ni gapo dia? Jizyah bukan yang mahal, tapi musuh dia tu musuh kita. Kita akan tanggung keselamatan dia. Itu Islam ambil tanggungjawab. Dia tujuan dia supaya apa? Supaya boleh sampaikan dakwah, boleh sampaikan risalah, nak wujudkan suasana itu sebenarnya. Wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin. Ketahuilah bahawa Allah Taala bersama dengan muttaqin. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi iman. Sambung berkenaan munafikin lagi, sambung semula.
Apabila turun surah, turun ayat, maka di kalangan munafik kata, ayyukum zadatuhu imana. Siapa dia bertambah iman hari ni? Ini percakapan munafik. Ini kita kecek juga lagu ni. Kerana bertambah iman ada hari ni. Kecek nganying, ada unsur apa dia? Bukan hakikat. Ini alamat nifak. Alamat nifak. Orang mukmin tak kecek dak benda-benda lagu ni, dak dengar saja-saja ni dak. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang mukmin dak bila turun ayat ke fazadatum iman, bertambah sungguh iman mereka, wa hum yastabshirun. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, adapun orang yang dalam hati mereka ni ada penyakit, fazadatum rijsan, maka bertambah pada mereka rijsan. Kepada keburukan, bertambah pada mereka keburukan. Bertambah nifak, bertambah kufur, ila rijsin, bertambah pada mereka rijsan ila rijsin, yang sudah ada pada mereka nifak ke kufuran. Wa matu hum kafir, lalu matilah mereka dalam keadaan kafir. Awala yarawna annahum, kamu tak perhatikan bagaimana mereka diuji pada setiap tahun, maratan aw maratan. Tengok tanda bagi tahu. Apa musibah, kena musibah kan? Baik pada keluarga mereka, baik pada diri mereka. Dia bagi tahu. Thumma la yatu, kemudian mereka tidak kembali pada Allah. Wa hum la yadhakkarun, dan mereka tidak ambil pengajaran. Wa idza ma unzilat suratun, bila diturun ayat, nadhara ba'dhum ila ba'dhin, mereka bagi tengok sama mereka. Hal yara minkum ahad, ada orang perhati tak kepada kita ni? Semua sama, kemudian mereka lari. Sarafallahu qulubahum, dan Allah Taala palingkan mereka daripada ayat Allah, bi annahum qaumun la yafqahun, kerana mereka kaum yang mana tidak erti. Laqad ja'akum, baru turun ayat ni hadirin. Allah ni ayat ni penawar. Laqad ja'akum rasulun, ayat ni sebagai jawapan iskal mari. Bapa Nabi suruh perang ni, bapa suruh berjuang ni, bapa suruh korbankan harta ni, bapa suruh korbankan nyawa ni, bapa suruh berjuang agama Allah, bapa menyusahkan umat ni. Seolah-olah gambar kalau kita baca daripada awal dah, daripada Bara'atun lagi. Istihar, hatta Abu Bakar, hatta Sayyidina Ali suruh istihar. Orang kafir Mekah ni tidak dibenarkan lagi buat haji. Utuh ekonomi Mekah ni. Utuh Mekah. Menyusahkan semua. Perintah-perintah Nabi ni apa zahir ni menyusah belaka. Dak suruh berjuang, suruh korban diri, nyawa, harta pada agama ni. Apa Nabi buat lagu ni? Allah Taala bagi tahu, jangan silap faham dengan Nabi. Allah. Ni ayat ni penawar. Baca ayat ni kena faham, baca daripada awal tu, baru kita nampak ni. Laqad ja'akum, Allah bagi tahu, setelah datang daripada kamu rasul, seorang rasul daripada kamu sendiri. Azizun alaihi ma anittum, tak sangat suka bagi Nabi bila dengar perkara musibah kena pada kamu. Ni orang dia ni, suruh kita berjuang, suruh kita berjihad ni. Tak begitu. Harisun alaikum, sangat ingin kebaikan pada kita. Bil mu'minina raufur rahim, pada orang mukmin ni sangat kasih belah dan sangat pengasih. Ni Nabi. Ayat ni dibaca kadang-kadang kena baca daripada awal. Kadang-kadang kita faham kena ikut sunnah Nabi. Sebab Nabi ingin kebaikan pada kita. Bapa kena selawat pada dia. Dengan kita selawat pada dia 10 kali Allah Taala selawat pada kita. Ini himmah Nabi. Semua Nabi buat kerana untuk kita, untuk kebaikan umat kita. Dia Allah SWT perintah Nabi supaya tegakkan kita dia. Dan Nabi pujuk kita supaya kita ikut perintah Allah SWT, korbankan diri kita masa kita untuk agama. Dan ini keadaan Nabi sebenarnya. Bila kita faham ayat ni kan, boleh kita buat ayat ni, ambil tak macam-macam dakwah yang kita buat. Ambil ayat ni, dah keadaan umat ni sunnah tidak tahu mana, melakukan bid'ah, tiba-tiba ni rahsia tuan kali nak mimpi jumpa Nabi kan, baca ayat ni amal. Tak baca dah lepas mayat, tak berapa? Mari ikut letak atas kepala. Tak 333 ahli badar. Tanya berapa kali kena baca? Macam-macam baca ayat ni. Lepas mayat kan, dia tambah zikir Nabi. Bahawa tanya, Nabi tak ajar kata, oh, lagu ni kan, Wahabi belakang lagu ni. Saya tengok kan, dia ajar. Dah turun ayat ni dari keadaan begini, nak bagi tahu supaya kita berjuang dengan agama ni. Ini sebenarnya. Tapi dia ambil pak, dia hok sikit hok tu dia tak cara. Tak. Dia bagi peluang lalu. Asal boleh jumpa Nabi ya. Pahaman ni bukan nak jumpa Nabi juga, nak jalan shortcut belakang kan. Berjuang tak sih. Berkorban tak sih. Mujahadah tak sih. Tapi nak jumpa Nabi. Dia tak tahu jumpa Nabi buat apa dia. Dia tu nak jumpa Nabi. Tak. Tu kita buat, kita duduk dalam syarikat, ada kerja kita buat macam kita macam nak jumpa bos tak? Tak. Jumpa supervisor kan? Dia tanya kita nak mau tengok mu? Tak, kerja tak buat orang kerja pun celah-celut kita. Tak, supervisor kita tanya, dia mau nak jumpa bos. Bunyi nak jumpa bos dah badah. Ni berani kita tawar pada, tak khabar tawar nak jumpa Nabi keadaan umat lagu ni. Kita nak jumpa Nabi, nak jumpa dari keadaan lagu mana? Bila mungkin jumpa sungguh Nabi, Nabi kata, mu ni tak pakai kawar di sini. Lepas tu khabar sedar tidak. Penuh arah ke mana kita? Nak? Kayak ni nak pergi cari tak jumpa dah.
Pahmurung gitu. Orang gitu. Keadaan baik. Bukan lagu tu ayat Quran. Kita tengok keadaan umat ni nak jumpa lagu mana. Nabi tanya, kamu buat apa? Nak jawab lagu mana? Apa yang kamu buat? Aku tak ada kan? Aku tak ada. Kitab aku ada. Sunnah aku ada. Apa yang kamu buat pada umat aku? Sekarang kamu ada. Dan kita nak jawab lagu mana dengan Nabi SAW? Nabi kata, la tusawwiri wajhi. Nabi kata, jangan kamu hitamkan wajah aku. Jangan kamu malukan aku. Jangan kamu malukan aku. Keadaan sekarang umat ni malukan Nabi, pecah belah sama kita, kutuk mengutuk sama kita ni, malukan Nabi. Tak malukan Nabi. Dan kita ada sekarang. Nabi tak boleh mari dah. Nabi tak boleh mari dah. Tengok. Allah SWT datang ayat akhir ni sebagai penawar untuk kita supaya tidak terlintas dalam kepala kita buat apa Nabi suruh gini, buat apa Nabi suruh. Laqad ja'akum, telah datang pada kamu seorang rasul yang mana Allah bagi tu azizun alaihi ma anittum. Bila dengar saja gapo musibah kena pada kita, Nabi rasa berat. Nabi paling rasa sedih. Nabi paling rasa sedih. Dia ingin kebaikan pada kita. Dia sangat kesal belah pada umat ni, pada umat ni. Fa in tawallau, sekiranya kamu paling juga, tak sikut juga Nabi lagu ni sebenarnya. Apa yang dia perintah pada kamu sebenarnya untuk kebaikan kamu semata-mata. Ni orang jujur ni. Dah kalau kita sekolah kan boleh cikgu lagu ni kan dah. Cikgu tahu benar masalah. Buat gapo-gapo untuk kebaikan murid ni. Oh, cikgu lagu ni kita kata tak pakai kan, tak ada gapo. Tegah lagu ni sebab untuk kebaikan. Tapi muka sekarang masyarakat kita lagu tu jadi kan? Kita jadi lagu tu. Secara apa agama pun lagi lah. Dunia pun gitu kan. Cikgu nak mengajar sungguh-sungguh, nak didik sungguh-sungguh tak. Marah sungguh dia. Baik telefon WhatsApp ke cikgu. Bawa mahu anak saya. Bahana dia tu macam malaikat ju. Bagaimana nak tarbiyah? Bagaimana tarbiyah? Kalau ngaji sunnah pula atas hadis. Nabi tak jeheh pada Anas bin Malik. Nabi sunnah Nabi gini. Oh, sunnah lalu. Dia ingat anak dia macam Anas. Anak dia tu macam Abu Jahal. Tak. Dia buat sepanah. Banyaknya cikgu. Lepas bila cikgu buat lagu tu ke, dia cikgu sengih macam ke. Tak ada gapo-gapo. Gapo-gapo merah belakang dak. Marah siapa dia? Ini kan ni orang yang jujur dengan kita ni. Orang yang mana tidak ada gapo-gapo dengan kita. Rakyat seperti mana Allah Taala rakyat untuk keselamatan kita. Tidak ada mujamalah dengan kita, tidak ada tipu kita, tidak ada selindung. Kalau kamu nak selamat, ni jalan dia. Ni jalan dia. Fa in tawallau, sekiranya kamu paling juga, faqul hasbiyallah. Cukuplah Allah. Cukuplah Allah sebagai cukup bagi aku. La ilaha illallah, tidak ada tempat bergantung melainkan dia. Alaihi tawakkaltu, dia kepada dia tempat aku bergantung. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah pemilik arasy yang maha agung. Surah akhir, surah An-Nasr. Surah An-Nasr. Surah 03. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa, lepas dari sudut umum bukan turun apa dia? Ayat lepas ni tak ada ayat Quran ada turun, tidak. Kita tahu ayat Quran turun al-yauma akmaltu lakum. Ayat akhir turun dari Baqarah ni, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Tapi kita tak boleh buat lagu tu teraba pula. Sebab tu kita habiskan dulu surah. Dan Tabuk kita bagi tahu kan, lepas Tabuk baru habis Tabuk surah Taubah bagi dua juga, Fatul Mekah satu, Tabuk satu bahagian. Di antara Fatul Mekah dengan Tabuk kan jarak juga kan. Jarak juga. Tapi kita baca sekaligus kan. Dan ini surah akhir yang turun pada Nabi SAW. Di antara surah akhir yang turun pada Nabi SAW. Tapi ikut turutan nuzul ulama-ulama mufassir tak surah akhir lah, An-Nasr. Bila turun surah ni kau bakal menangis kan? Bakal menangis. An-Nuzul. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bila datang pada kamu nusrah Allah wal fath. Dia zahirkan surah ni kan berkenaan Fatul Mekah kan? Kan? Fatul Mekah. Dekat Tabuk kita baca tadi kan lepas Fatul Mekah dah. Dalil dia kan waraitanna, telah datang pada kamu nusrah Allah, dia kemenangan. Gapo dia nusrah Allah, gapo dia kemenangan ni? Waraitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat manusia masuk dalam agama Allah ni afwaja, bertalu-talu, berjemaah. Qabilah mari sehari, mari sehari. Ni hasil pengorbanan dan mujahadah. Baru dia nak
baru jadi lagu ni, baru jadi umumiyat agama ni, umum. Tak. Tapi Nabi kena lelah. Nabi daripada sahabat lelah, bergerak lagi, arak-arak tepi semua duk tengok jolok kau dak main. Dia ketimbul suasana begitu. Tapi dia kena ada bergerak kayak gitu. Maka bila sampai satu tahap Allah Taala puas hati dengan pengorbanan dia mujahadah ni, maka datang nusrah. Dia bila datang nusrah Allah, bantuan Allah ni, bantuan yang sebenar-benar ni. Bantuan yang sebenar-benar ni, orang masuk Islam, orang kembali pada Allah, tu bantuan yang sebenar-benar. Kita kena faham. Kamu lihat waraitana, kamu lihat manusia masuk dalam agama afwaj ni berjemaah-jemaah. Rombongan demi rombongan, tak berhenti. Maka bila berlaku keadaan lagu ni, Allah Taala pada Nabi lagu mana? Fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah pada Tuhan kamu. Wastaghfir, dia minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Taala Maha penerima taubat. Maha penerima taubat. Tasbih. Ini Islam aja. Dapat kemenangan ni cara dia. Tak bukan gembira, tak. Dia jadi tunduk. Dia tunduk. Sebab tu dia hapus belaka kesombongan, pembaziran, apa tak ada. Dia tunduk pada Allah SWT. Daripada pemimpin sampai ke sahabat-sahabat di tarbiyah gini. Agama kita lagu tu ciri dia kan? Semaya, sudah semaya, jaya semaya, istighfar. Haji, akhir haji, istighfar. Buat tahajud, bangun tahajud malam, wabil asharhum yastaghfirun, istighfar. Ini ciri agama kita. Agama kita konsisten, kemahdahan. Amalan-amalan kita memang lagu tu. Mula dengan bismillah, dengan sebut nama Allah, dengan besarkan Allah. Akhir dengan istighfar. Akhir dengan istighfar. Quran pun Allah Taala turunkan, bila dapat kemenangan ajar Nabi daripada sahabat ni, orang semua masuk Islam ni, maka kamu kena istighfar. Jangan kamu duk bangga pula. Kerana kawal punah pula, tak ada pasal-pasal. Nak bina bukan senang. Tak tiba-tiba kerana takjub, kerana bangga diri, tak menyebabkan punah pula. Jadi Allah Taala bila tu berlaku keadaan lagu ni, tengok fasabbih biham, bertasbihlah pada Tuhan kamu. Nisbahkan benda ni semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia wastaghfir, minta ampun. Tak tahu kekurangan, kelemahan kamu sebenarnya. Dan innahu kana tawwaban, Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Habis. Alhamdulillah.